Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi ini adalah live kedua ya, malam ini. Sebentar tadi saya adakan satu live khas yang ringkas ya, lebih kurang 5 minit bagi menjelaskan kepada anda ya, kuasa-kuasa yang ada pada Yang di-Pertuan Agong, atau lebih tepat lagi kuasa budi bicara mutlak yang ada pada Yang di-Pertuan Agong berhubung pengampunan ya, mana-mana banduan yang sedang menjalani hukuman penjara. Okey, dan saya juga telah menjelaskan peranan dan fungsi lembaga pengampunan ya, dan berhubung dengan nasihat lembaga pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong dan kuasa budi bicara Yang di-Pertuan Agong berdasarkan nasihat yang telah diberikan oleh lembaga pengampunan. Semua ini telah saya jelaskan ya. Jadi saya tidak ingin ulang perkara itu, ianya amat penting bagi live ini. Jadi selepas live ini, jika anda ada sebarang persoalan berhubung dengan kuasa-kuasa budi bicara mutlak Yang di-Pertuan Agong berhubung pengampunan ataupun peranan lembaga pengampunan, anda boleh rujuk ya di live tadi selepas live ini, termasuk ya sebab Anwar Ibrahim duduk dalam lembaga pengampunan bagi kes Najib yang telah saya jelaskan secara terperinci. Okey, jadi jika audio jelas, maklumkan kepada saya. Okey, pendek kata, okey, Yang di-Pertuan Agong ada kuasa budi bicara mutlak. Itu pertama. Okey, maknanya esok lembaga pengampunan katakan dia berkata, tuanku, kami merasakan Najib perlu diampunkan. Okey, Yang di-Pertuan Agong boleh terima atau tolak nasihat itu, dan sekalipun terima tidak bermakna esok perlu diampunkan. Yang di-Pertuan Agong boleh sahaja melaksanakan pengampunan itu setahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, bila-bila sahaja, ataupun menolak terus nasihat lembaga pengampunan. Baik. Okey, so itu pertama. Kedua ya, jadi anda perlu faham bahawa menurut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, tanpa masuk bahagian mana ya, okey, petisyen pengampunan hanya boleh difailkan oleh 3 pihak. Pihak pertama adalah banduan sendiri, dalam kes ini Najib Razak. Yang kedua oleh ahli keluarga banduan, contohnya isteri Perdana Menteri, isteri Najib Razak, anak Najib Razak dan sebagainya. Atau yang ketiga, peguam banduan. Maknanya contohnya Muhammad Syafiq Abdullah boleh bagi pihak Najib memfailkan petisyen pengampunan. Now, Jabatan Penjara juga boleh failkan petisyen pengampunan, tetapi itu setelah tempoh minima 4 tahun, dan itu berdasarkan peraturan-peraturan penjara. Ada 3 bahagian dalam peraturan itu yang membenarkan Jabatan Penjara memfailkan petisyen bagi banduan. Okey, so tidak disebut ya, tidak ada orang pihak lain yang boleh failkan petisyen pengampunan. Maka anda perlu tahu, okey, bahawa UMNO tidak boleh failkan petisyen pengampunan bagi Najib. Tidak boleh. Dan seperkara lagi, anda perlu tahu lembaga pengampunan ini bila mereka duduk ya, jadi ada peguam negara di sana bagi kawasan wilayah persekutuan lah. Ada peguam negara, ada menteri wilayah persekutuan yang kini diwakili oleh Anwar Ibrahim, dan ada 3 ahli yang dilantik, tak lebih dari 3 yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong bagi duduk dalam lembaga tersebut. Okey, jadi bila lembaga ini duduk, dia hanya mempertimbangkan, menilai petisyen pengampunan. Jadi petisyen hanya daripada Najib atau ahli keluarga Najib atau peguam Najib. There is no such thing lembaga pengampunan akan duduk bagi menilai apa yang UMNO kata, apa yang Zaid kata, apa yang pemuda UMNO kata. There is no such thing. Mereka tidak akan pertimbangkan langsung, ianya tidak akan diungkit atau wajar diungkit atau dipertimbangkan dalam mana-mana mesyuarat lembaga pengampunan, dan sebarang nasihat lembaga pengampunan kepada Yang di-Pertuan Agong tidak boleh meliputi sebarang pertimbangan
apa yang UMNO kata. Ini anda perlu faham. Jadi jika anda faham ini, kita masuk babak ketiga. UMNO, termasuk Zahid, termasuk Ketua Pemuda, tiba-tiba kebelakangan ini mula memperjuangkan Najib. Mereka memperjuangkan Najib atas pertimbangan yang sama seperti dulu, kononnya berlaku ketidakadilan, dan mereka juga kata mereka kesian Najib. Okey. Jadi anda perlu tahu, pengampunan ni, bila Agung memberi pengampunan, apakah perkara-perkara yang Agung dan lembaga pengampunan ada kuasa untuk pertimbangkan. Okey. Pertama, Agung dan lembaga pengampunan tidak ada kuasa dan tidak akan mempertimbangkan sabitan bersalah. Itu bukannya tujuan pengampunan. Bukan nak lihat kembali apa yang hakim kata, bukan nak lihat kembali keputusan mahkamah dan menilai semula benarkah Najib bersalah ke tidak. Itu tidak. Itu bidang kuasa mahkamah. Jadi pengampunan ni hanya terhad kepada pertimbangan dan penilaian hukuman. Jadi Agung ada kuasa budi bicara sama ada nak ampunkan terus ataupun menangguh hukuman dan sebagainya. Ianya semua bersangkut paut dengan hukuman atas belas kasihan. Maknanya esok jika Agung mengampunkan Najib, ianya atas belas kasihan, dan seterusnya Najib tidak perlu jalani terus lanjut hukuman penjara. Ini sama juga dalam kes Anwar dulu, ianya atas belas kasihan, atas hukuman, bukannya sabitan bersalah. Jadi bila anda dengar pemimpin UMNO bercerita pasal ketidakadilan yang berlaku terhadap Najib, pertama, ianya tidak ada apa-apa makna. UMNO sendiri tahu Agung tidak akan mempertimbangkan perkara itu, lembaga pengampunan tidak akan pertimbangkan perkara itu, malah lembaga pengampunan tidak akan mempertimbangkan sebarang apa yang dikatakan oleh UMNO, dan Agung juga tidak akan mempertimbangkan sebarang apa yang dikatakan oleh UMNO berhubung dengan ketidakadilan, kerana itu sudah diputuskan oleh mahkamah. Malah lembaga pengampunan tidak akan merujuk apa-apa jua yang dikatakan oleh UMNO. So bila UMNO cerita ketidakadilan ni, ini lebih kepada propaganda politik. Ianya sedang memberi harapan palsu kepada pentaksub-pentaksub bosku, sedangkan perkara itu sebenarnya UMNO sendiri tahu tidak membawa sebarang makna. Ianya sekadar retorika di umum dan boleh diklasifikasi sebagai penghinaan mahkamah. Mengapa saya kata penghinaan mahkamah? Sebab setakat ini 13 hakim daripada 14 hakim berpendapat Najib bersalah dan perlu terus duduk dalam penjara. Ianya bermula dengan Hakim Nazlan di Mahkamah Tinggi. Dia kata Najib bersalah dan perlu menjalani hukuman 12 tahun penjara. Najib ada masalah dengan Hakim Nazlan. Masalah ni sebenarnya Najib diberi peluang untuk membangkitkan, tetapi peguam dia pada awalnya tolak. Dalam proses perbicaraan, tiba-tiba bila dah dijatuh hukum baru teringat nak bangkitkan isu itu. Tak apa. Kemudian ianya masuk peringkat Mahkamah Rayuan. 3 hakim Mahkamah Rayuan bersetuju dengan hukuman dan sabitan bersalah. Jadi jika Najib masih ada masalah, dia secara tidak langsung kini ada masalah dengan 3 lagi hakim terpelajar dari Mahkamah Rayuan. Tak apa, kemudian dia masuk Mahkamah Persekutuan. Panel 5 hakim. Panel 5 hakim berpendapat Najib tetap bersalah dan bersetuju dengan semua keputusan sebelum itu, dan berpendapat Najib perlu kekal menjalani hukuman penjara 12 tahun. Tiba-tiba Najib ada masalah dengan pengerusi panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang kebetulannya juga Ketua Hakim Negara, iaitu Tengku Maimun. Jadi pendek kata, Najib ada masalah dengan semua hakim. Keputusan yang dibuat semuanya tidak adil. Okey, tak apa, mahkamah beri peluang kepada Najib, dia lantik 5 lagi peguam panel hakim baru untuk semak semula keputusan Mahkamah Tinggi.
4 daripada 5 peguam hakim itu, ya, iaitu keputusan majoriti, berpendapat bahawa tidak ada ketidakadilan dalam keputusan atau proses perbicaraan Mahkamah Persekutuan dulu, ya. Jadi semuanya 5 hakim baru, ya, berpendapat tidak ada masalah. Jadi bila semua kata tidak ada masalah, ya, kemudian UMNO kata masih ada ketidakadilan, sebenarnya ini penghinaan mahkamah. Dan seperti yang saya telah beritahu, ianya tidak membawa sebarang impak kepada proses pengampunan, ya. Ianya tidak perlu dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan maupun agung kerana ini bukan bidang kuasa mereka, ya. Jadi ini semua hanya untuk menimbulkan naratif palsu kepada umum sekaligus menghina mahkamah. Seolah-olah UMNO berkata, apa-apa hakim kata kita tak akan terima, asalkan anda kata Najib tidak bersalah baru kita terima. Lebih baik kalau begitu tutup mahkamah dan tukar UMNO menjadi Mahkamah Najib, ya. So anda sedang diperdaya oleh UMNO. Okey. UMNO juga ada sebut, ya, saya baca hujah beberapa pemimpin, dia kata mereka kesian kepada Najib sebab UMNO tahu bidang kuasa agung dan lembaga pengampunan hanya belas kasihan terhadap hukuman. Jadi mereka selitkan perkataan kesian. Tetapi bila anda baca lanjut hujah UMNO ni, dia kesian Najib perlu duduk dalam penjara pada hari raya. Kalau begitu, kita boleh gunakan hujah ni, kita kesian banduan-banduan duduk dalam penjara pada hari raya, bagi semua banduan beragama Islam di situ dan bebaskan semuanya. Tak masuk akal. Kesalahan Najib amat berat. 13 hakim sudah bersetuju Najib bersalah. Bersalah apa? Menyeleweng dana SRC berjuta ringgit. Dan Najib pada ketika itu Perdana Menteri. Lagi berat kesalahan itu kerana dia telah memperdaya rakyat Malaysia yang menaruh kepercayaan terhadap dia. Jadi kalau kesalahan berat begitu, hanya duduk dalam penjara beberapa bulan, anda guna hujah kesian dia perlu duduk dalam penjara, ya, bagi hari raya. Anda boleh lihat betapa lemahnya hujah ini. Najib bukan duduk seperti Anwar 3-4 tahun dalam penjara baru diampunkan. Ini beberapa bulan sahaja. Jadi UMNO tahu hujah ini teramat lemah. UMNO tahu hujah ini, walaupun UMNO berhak untuk bertemu Yang di-Pertuan Agong dan merayu kepada Agong, ini hanya peribadi antara UMNO dengan Agong. Sebab UMNO setakat boleh berjumpa Agong saja, tapi UMNO tidak boleh filekan petition. Maknanya apa-apa yang UMNO rayu kepada Agong, ianya tidak akan sampai kepada lembaga pengampunan, ianya tidak akan dibincang atau dipertimbangkan oleh lembaga pengampunan. Dan selepas itu, apabila lembaga pengampunan menasihati Yang di-Pertuan Agong, Agong hanya berpandu kepada nasihat lembaga pengampunan sebelum membuat keputusan nak ikut atau tidak. Jadi Agong hanya berpandu kepada perkara-perkara yang dipertimbang oleh lembaga pengampunan yang tidak meliputi apa yang UMNO beritahu Agong. Jadi setelah Agong mendengar lembaga pengampunan, dia hanya akan membuat keputusan berdasarkan apa yang disampaikan oleh lembaga pengampunan, sama ada nak ikut atau tidak, ya. Jadi UMNO tahu sebenarnya apa yang mereka lakukan tidak akan bawa impak kepada pengampunan Najib. Tetapi UMNO terus memperdaya penyokong dan pentaksub bosku. Kenapa? Ya, UMNO tahu, ya, walaupun Anwar duduk dalam lembaga pengampunan mewakili portfolio Menteri Wilayah Persekutuan, Anwar sendiri, ya, perlu tertakluk kepada keputusan kolektif lembaga pengampunan dan apa-apa kenyataan bertulis atau cadangan peguam negara, ya. Jadi they are wasting their time, they know it, but they carry on with it. Why? Sebab UMNO sudah sedar bahawa UMNO kini ditolak oleh hampir semua masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Gelombang Melayu Islam, tsunami Melayu Islam yang bakal melanda cukup besar. Dan UMNO amat takut pada PRN yang bakal berlaku sekiranya prestasi UMNO terlalu buruk dan tidak dapat membawa undi Melayu buat PH. Jadi ini akan menghancurkan hubungan PH dengan BN.
Jadi dalam keadaan terdesak, tiba-tiba ditunggangnya nasib bosku dengan hujah-hujah yang lemah, yang tidak masuk akal. Ya, UMNO takut. UMNO memang dah lemah. UMNO takut kalau sekarang mereka tidak berjuang untuk bosku, saki baki penyokong bosku yang masih menaruh harapan juga akan tarik sokongan terhadap UMNO. Ya, tetapi UMNO tidak sedar, sekalipun UMNO berjuang untuk bosku, sekalipun penyokong bosku diberi harapan palsu, ya, jumlah penyokong bosku yang benar-benar percaya Najib ni tidak bersalah itu terlalu kecil dan tidak akan membawa impak. Hanya sekiranya Najib diampunkan, mungkin akan berlaku gelombang bosku kecil, itu pun dalam UMNO sahaja, bukan di seluruh negara, kerana ada segolongan penyokong bosku, walaupun mereka tahu Najib bersalah, tetapi mereka akan menaruh harapan agar bosku boleh lambat laun menyingkirkan Zahid. Kerana mereka cukup benci Zahid dalam UMNO, jadi mereka akan berpaut pada Najib kerana hendak Najib singkirkan Zahid, bukannya sebab mereka percaya Najib tidak bersalah. Ini lebih kepada dalaman UMNO. Dari sudut negara, ya, sekali yang di-Pertuan Agong sudah ampunkan Najib, ianya sebenarnya satu kenyataan secara tidak langsung bahawa Najib mengaku bersalah. Kerana siapa yang failkan petisyen pengampunan? Najib yang failkan petisyen pengampunan, bukannya UMNO. Ya. Dan jika Agong menerima petisyen pengampunan itu dan mengampunkan Najib, ianya adalah belas kasihan terhadap hukuman. Maknanya apabila Najib berfailkan, secara tidak langsung Najib mengaku bersalah. Jadi orang tahu Najib bersalah, ianya tidak akan bawa impak dari sudut keputusan terhadap BIAN. Kalau ada impak pun beberapa kerusi sahaja. Ya. Hakikatnya gelombang Melayu Islam menentang UMNO dan PH sudah terlalu besar, dan ianya menjadi lebih besar, berlipat kali ganda lebih besar selepas pilihan raya, apabila Melayu Islam mula sedar bahawa Zahid telah memperdaya masyarakat Melayu Islam, bersumpah palsu menggunakan nama Allah, ya, membuat sumpah palsu kononnya dia tidak akan kerjasama dengan DAP dan Anwar. Sebab kemarahan orang Melayu inilah ada satu pilihan raya yang berlaku di kawasan Parlimen selepas PRU 15. Anda tengok, itu kubu kuat PH terus bertukar menjadi kubu kuat Perikatan Nasional, dan malah Perikatan Nasional menang majoriti 2 kali ganda lebih besar dari majoriti yang dimenangi oleh PH pada PRU 14. Itulah tahap besarnya gelombang Melayu Islam ini yang bosku sendiri tidak boleh ubah. Dan seperkara lagi, PH dari dalam saya dengar tidak berpuas hati UMNO sedang cuba memperjuangkan Najib. Jangan lupa ya, Zahid cuba alihkan perhatian anda kepada Tun Mahathir, atau Najib cuba UMNO cuba alihkan perhatian, oh Tengku Maimun ni lantikkan Tun Mahathir, ya, laskar-laskar cyber UMNO berkata demikian. Oh, Ismail Sabri dulu dia tak bantu Najib, ya. Oh, Bawah Muhyiddin lah Najib didapati bersalah, ya. Perhatian anda dialihkan supaya anda tidak lihat kebenaran nyata depan mata. Iaitulah ni, Zahid dan UMNO sedang bersekongkol, bersubahat, tidur sebantal dengan kelompok yang menjadi punca Najib dipenjarakan, iaitu Pakatan Harapan. Jangan lupa, Zahid, UMNO tidur sebantal dengan pihak yang mati-matian sejak 2015, membongkarkan segala apa yang boleh dibongkarkan agar Najib masuk penjara, iaitu DAP, Amanah, PKR. Jangan lupa, hari ini orang yang jadi Perdana Menteri adalah orang yang telah banyak berhujah menentang Najib. Jangan lupa, baru-baru ni Anthony Locke telah membuat satu ucapan di mana dia beritahu, ya, hadirin bahawa rakyat patut berbangga kerana berjaya tumbangkan kleptokrat UMNO sehingga Najib masuk penjara. Ini adalah kejayaan rakyat. Dan Zahid bisu, UMNO bisu. Jadi daripada memperjuangkan pengampunan Najib, terlebih dahulu apa yang Zahid perlu buat ialah dia perlu bercakap, memberi
maklum balas apakah komen dia berhubung kenyataan Anthony Locke, ketua DAP. Baru orang boleh percaya. Ya, adakah Anthony Locke cakap sesuatu yang betul? Bagaimana anda boleh duduk dalam kerajaan sama sedangkan anda perjuangkan pembebasan Najib, tetapi sekutu-sekutu anda minta rakyat bersyukur, bangga kerana Najib dipenjarakan? So sebenarnya PH tak puas hati dengan Zahid dan apa yang sedang dilakukan oleh UMNO, kerana PH bukan bodoh. Dia tahu kalau dia berjuang untuk bebaskan Najib, berapa bulan je masuk penjara, orang China dengan India akan mula maki hamun PH. Jangan lupa, PH memulakan perjuangan dia menentang Barisan Nasional dengan hujah utama dia, kita perlu jatuhkan rejim yang korup. Kemudian selepas PRU 13, mereka mendapat bonus bila skandal 1MDB meletup. Mereka berpaut kepada skandal 1MDB untuk memberitahu rakyat, kami selalu kata rejim UMNO korup. Sekarang anda boleh lihat sendiri betapa korupnya kerana Perdana Menteri sendiri telah menyeleweng berbilion-bilion dana negara. Jadi atas hujah inilah China dengan India makin lama makin menyokong PH. Ya. Jadi hari ini kalau Najib diampun dan dibebaskan di bawah pentadbiran Anwar, PRN bukan hanya gelombang Melayu Islam memang akan lumpuhkan terus PH dengan BN, tambah pula China dengan India boykot PH, habis boleh berkubur terus. Ya. Jadi pendek kata, semua ini hanyalah propaganda UMNO. Dan propaganda UMNO kini sedang bersempadankan penghinaan mahkamah sebab mereka masih mempertikai keputusan 13 hakim. Ya. Amat sukar bagi saya percaya bahawa Yang di-Pertuan Agong akan mengampunkan seorang yang bukan hanya didapati bersalah oleh 13 hakim menyeleweng dana SRC yang berkait dengan dana negara, dia masih menjalani perbicaraan 1MDB dan perbicaraan-perbicaraan lain yang sudah dibuktikan di mahkamah di luar negara bahawa Najib bersalah secara tidak langsung. Contohnya dalam perbicaraan 1MDB di New York, di mana Roger Ng disabit bersalah bersandar kepada bukti FBI, bukti terperinci yang turut menunjukkan 4 bilion ringgit lebih telah masuk ke dalam akaun Najib dan anak tiri dia, Riza Aziz. Ya. So UMNO sudah sedar keadaan mereka teruk dan mereka sedang memperdaya penyokong bosku. Ya. Ingat ya, lembaga pengampunan tidak ada akan menilai langsung apa yang telah disebutkan oleh UMNO kepada anda. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.